Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah ya Alim wa bika nasta'in, amma ba'da. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Alhamdulillah, kita berada pada 7 Ramadan 1442. Betul? Ada ke sapuk tu 7 dah. 7 lah kau tu. Muja ada orang sedar tu. Saya sengaja tu. Asyik bila? Sudah hilang. Pilih kepala bila. Laju Ustaz bila 7. Sengaja saya bila laju tu. Tengok sedar ke duk. Nak tengok ada ke bila ke duk. Rupanya ada ke bila ni. 5 dah. 5 Ramadan, alhamdulillah kita dapat menjalani ibadah puasa dengan baik, dengan tenang, walaupun dalam keadaan kita masih lagi menghadapi pandemik COVID-19, dan angka-angka awal Ramadan menampakkan peningkatan kembali, selepas turun melepas di bawah parah 1000, tiba-tiba naik balik, begitu pantah. Oleh kerana itulah kita menyedari bahawasanya pandemik COVID ini tidak boleh kita nak buat lebih kurang. Sebab leka saja sikit kita leka, antara kita ni tidak begitu mematuhi SOP pihak yang berwajib, maka tengoklah angkanya begitu cepat sekali. Dan di besuk kita ni ada zon merah di hulu besuk, sebelah Paksik Khuwak tu, Belau tu, kawasan itulah sekitarnya peningkatan berpuluh-puluh kes satu hari tu kadang-kadang. Dan di Jabatan Agama pun ada kluster Kompleks Seri Iman, Jabat Agama sendiri. Dan ada ibu kepada seorang pegawai kita bekas Kodisti dulu meninggal dunia di Kuala Berang. Jadi kluster tu ada dah di Jabat Agama sendiri. Jadi perlu hati-hatilah. Dan kita merangka bulan Ramadan, kita duduk agak-agak sama-sama sendiri ni, boleh balik kampung lah anak cucu kita lah. Duduk di perantauan tahun lepas tak boleh balik dah, kita nak pergi pun tak boleh. Jadi nampaknya gelap pula cuaca, nampak gelap pula cuaca. Tak tahu, wallahu alam. Allah yang maha mengetahui dah, yang maha mengatur segala-galanya. Itulah, tapi kita sentiasa memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala, tidak akan putus-putus doa kita daripada hamba dia untuk mencari kesembuhan daripada Allah Ta'ala. Baik tuan-tuan, Ramadan yang datang kepada kita dah 5 hari, dan masih ramai yang menganggap Ramadan pada kesempatan yang dia miliki pada hari ini, rasanya dia kata masih lagi berangan-angan dia akan mengecapi Ramadan lepas daripada ni. Jadi maknanya bukan terakhir bagi dia. Jadi oleh kerana tu masih ramai yang leka. 5 hari pun leka dah. Hamba tengok pun masjid kampung hamba sendiri pun kita buat tarawih, solat sunat tarawih 8 sahaja. Tengah sikit lagi ada, kerana Imam tu Syekh Syria tu akan buat 20 dalam seminggu, sebab dia tak pandai nak tazkirah cakap Melayu. Syekh Taisir Mansur tu dia tak pandai, tak pancar, dia tak lancar Melayu, bukan supaya Syekh Mahid.
Syekh Muhammad apa je lancar, je makan wudu je ya. Nah. Tapi tak ada di Terengganu kita dah. Kena gam sejak. Tak tahu. Taliah pun ditariklah. Nah. Wallahu a'lam dah. Jadi dia ni ambil tempoh tu tengah-tengah. Jadi walaupun kita solat tarawih 8, kita jemput Hafiz 2 orang, 4 orang, Kota Baru seorang, 4 orang imam kita. Dah. Baru masuk 3-4 malam, ustaz beri tazkirah. Sembahyang 4 rakaat buat tazkirah. 10 minit ya lebih kurang. Tak panjang pun. Dah. Sekejap ya. Cuma baca tu panjang sikit. Kalau seorang 2 ustaz tu dia baca panjang sikit. Ada seorang tu imam tu dia baca pendek lah. Awal sikit sudah tak apa pukul 10. Baru semalaman dia lah. Jadi Tok Imam kata sembahyang tarawih ni dan disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat bila kita mari solat Isyak berjemaah. Itu antara solat yang awal selepas kita berbuka puasa. Sebab ada kita ni solat maghrib di rumah. Dan pihak jabatan pun, MKM pun tak membenarkan kita mengadakan iftar ataupun jamuan buka puasa. Itu kita kena patuh. Dan kalau ada pun untuk beberapa orang dibuat sebagai secara bungkus. Kalau ada musafir pun kita buat bungkus dengan kuih, dengan makanan akak ke apa dengan kurma. Bungkus pun makan sejik juga. Tak kena makan lain dah. Makan kat parking ke mana ke tidak membenarkan dah dengan jumlah ramai. Tak ada moreh tak ada lah, mungkin majlis namak pun tak ada lah mungkinnya sebab cuaca nampak gelap tu. Mungkin tak ada lah. Jadi apa-apa pun kita ni bila mari solat Isyak berjemaah, kita solat tarawih. Itulah antara amalan-amalan yang kita buat. Maka kita galakkan Nabi sebut kita solat tarawih dan kita solat witir lalu. Solat witir. Maknanya kita biar kita sudah kali dengan tu imam, maka kita dapat falahu ajr, pahala ganjaran dia supaya qiyamul lail. Orang sembahyang Isyak, sembahyang tarawih, sembahyang witir, biar balik sekali dengan tu imam. Nidok dia balik dulu pada tu imam. Rugi lah. Jadi kalau kita sembahyang dah 8 dah pendek. Kita potong pula. Ada 4 rakaat pun tak ada dah. Nampak renggih dah juga. Dalam 5 nesah kat belakang tu. Baru 3-4 malam. 4-5 sah belakang tu tak ada dah. Pada awal Isyak tu ramai penuh. Rapat pas dinding. Pas keluar. Lepas tu kan paling tengok tak ada dah. Sebelum witir tu tak ada dah. Jadi duk royak dah. Biar kita ni biar turun sekali dengan tu imam. Biar kita turun dulu pun. Maknanya tu imam sudah lah. Bukan suruh tu imam turun dulu kita turun. Dah. Tu imam duduk depan ada lambat. Kita turun juga dulu tapi tu imam sudah. Maka pahalanya tuan-tuan, kita mendapat ganjaran seperti qiyamul lail. Dah. Jadi kita nak dapat ganjaran qiyamul lail ni payah. Kita nak bangun, nak bangkit waktu malam pun untuk berqiyam, untuk qiyamul lail ni pun payah. Lepas tu Nabi sebut man qama Ramadan imanan wahtisaba. Orang yang menghidupkan bulan Ramadan, qama. Satu riwayat tu puasa man soma. Pada siapa yang berpuasa penuh keimanan dan pengharapan daripada Allah Ta'ala, wahtisaba, dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan dosa dia. Diampunkan dosa orang puasa, orang bangkit waktu malam, Tuhan beri pengampunan. Tapi ramai orang puasa, ramai orang semayang, ramai orang qiyam ni kita bimbang bagaimana disebut oleh ulama, oleh baginda Rasulullah, orang ni dapat dahaga, dapat lapar dahaga, ilal ju' waz zama. Dia puasa siang hari tak makan tak minum, boleh lapar dahaga sebab tidak menjaga pantang larang Ramadan. Ramadan dia mempunyai pantang larang. Tuan-tuan tak? Kalau solat, kalau sembahyang ibadat lain dia ada pantang larang, maka Ramadan dia ada pantang larang.
Orang tak jaga pantang larang, supaya orang duduk atas dapur lah. Tak, isteri kita melahir anak ada berpantang. Acu kita tak pantang warna aku. Makan belako. Tak. Pisang kau nanah kau bergapo dah. Terung tapi pitawi belako tu. Nah. Orang hospital tak masalah. Baju dekat dengan ubat dengan doktor lah. Kalau salah makan pun tak apa, doktor ada bir ada. Kita rumah tak berani orang tua dah. Patah tu maknanya ada lah. Perkara-perkara yang kita jaga untuk jaga kesihatan. Maka Ramadan ini dia ada pantang dia. Penjagaan dia bila masuk Ramadan. Sebab tu kita ada sebut awal sebelum Ramadan baru ni. Kita semok kembali. Menyemok Ramadan ni tuan-tuan, ganjarannya besar. Sebab apa besar ganjaran kita semok puasa, semok Ramadan. Semok je nak mari ni kita semok. Bukan dia mari saja, dia lari nak mari, dia lalu-lalu saja. Kita bimbang takut dia mari pun saja, dia pergi saja gitu, dia tinggal kita. Kita tak ada nak igak dia, tak ada nak ambil dia. Dia pergi dengan gitu. Nauzubillah. Rugi besar Allah Taala kata. Rugi besar Nabi kata orang tak ambil Ramadan. Amat-amat rugi dia kata. Berdoa-doa rugi. Nak ambo lalu sana ni. Nak kapal raja tu. Tak apalah minat orang tak kira. Ada kejut ada orang duk ngai atas kereta. 10 minit lagi nak subuh. Nah. Rugi. Contohnya kita tak apa kita tak kenal dia sebut hamba Allah. Rugi tuan-tuan. Sebab apa? 10 minit lah kita nak subuh. Lagi. Nah. Rugi kita sebab apa? Sebab kita tak bersiap mari ke masjid. Tinggal dulu minat kita, tinggal dulu hijau kita. Tinggal dulu segala-galanya. Masya-Allah tuan-tuan. Kalau para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para ahli-ahli soleh dulu. Orang-orang soleh dulu tuan-tuan. Tak, sembahyang tarawih tu tuan. Kalau di Madinah 36 rakaat. Ambil no. 36 rakaat Madinah. Tak. Sahabat sampai subuh sembahyang. Masya-Allah. Nabi buat sikit ya. Nabi buat 8. Lepas tu malam ketiga Nabi tak tubik terus kan. Mengikut sejarah tarawih ni. Malam ketiga, malam pertama Nabi tubik, sahabat sembahyang dengan Rasulullah. Tak. Malam kedua tubik lagi. Malam ketiga Nabi tak tubik. Tunggu sahabat tunggu berapa Rasulullah tak turun. Tak tubik. Mula dah. Suka. Ada suka tak tubik ni. Ya, apa kita juga. Timel tak mari suka sangat. Tak terawih malam ni. Dah. Gantung kutub iman. Dah. Suka sangat tepuk tangan. Tak imam tak mari tak terawih kita malam ni boleh klik awal. Ya. Boleh klik awal, lepas mari boleh klik lalu. Masya-Allah. Dah. Kerana tak ada imam, orang lain ramai lagi boleh imam ni. Jangan imam hafiz saja. Maka bila Nabi tak keluar, malam lepas tu baru Rasulullah keluar balik. Nabi tahu belaka dah. Kok sahabat-sahabat duk cakap duk gapo, duk blebel duk gapo. Nabi tahu belaka. Dia kata aku tak keluar pada malam tersebut kerana aku takut tarawih ni jadi wajib atas kamu. Tengok, takut jadi wajib atas kamu, atas umat aku. Lepas tu aku tak keluar. Tapi Nabi sembahyang di rumah pula tuan-tuan. Sambung di rumah. Sambung di rumah. Wayaknya itu perintah ataupun syariat tarawih ni. Sehingga kan Nabi kata aku takut bimbang tarawih jadi wajib atas umat aku. Penat. Bila jadi wajib Nabi buat tiap-tiap malam, sahabat pun turut tiap malam. Sebab lepas Nabi Rasulullah wafat, Abu Bakar, zaman Khalifah Abu Bakar buat tarawih ni agak belum lagi kita nak kata ketak kemah tu tak bukanlah dah. Ada kelompok-kelompok, ada situ buat sikit, ada situ buat tidak begitu. Pada zaman Khalifah Umar baru dia susung. Khalifah Umar Al-Khattab dia lantik seorang yang pakar dalam Al-Quran, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni orang pakar dalam bacaan Quran. Latih dia seorang jadi imam. Terus sembahyang jemaah. Tu ijma' ulama buat tu, ulama-ulama kutip daripada sejarah tarawih ni tuan-tuan, barulah berlangsung sampai kita hari ni. Walaupun 10 ahli Arab Mekah mana ni tuan-tuan, dok Syria mana kan, dia tarawih ni bukan buat lepas isyak tarawih lalu. Sampai tunggu pukul 10 pun ada baru dia start tarawih. Tengah malam.
Masjid-masjid pun je bukan sekaligus seretuk supaya kita lepas isyak. Kalau tempinih ni lepas isyak buat Renek pun lepas isyak, Bukit Tanah pun lepas isyak, seretuk. Kita sudah tempat kita nak pergi tempat lain tak ada dah. Batu zaman dulu orang-orang Arab dia semaya tempat dia buat awal. Dia pergi masjid solat kita sudah lagi. Dia semaya tarawih pula. Maya pula tuan-tuan. Sampai subuh, rapat subuh. Sampai 100 rakaat apa ada. Masya-Allah tuan-tuan. Kita nak maya mana sampai kau beratus rakaat. Maka oleh kerana itulah kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semaya 8 rakaat sahaja. Sebelah capur dengan witir. Lamsam kita kira ibadat Rasulullah puratanya setiap malam baginda akan buat 11 rakaat. Tak kurang tu. 11 rakaat. Semaya sebelah. Lepas tu kita semaya nak buat sebelah lah. Lepas selain daripada Ramadan ni, habis Ramadan pun kita buatlah juga solat-solat malam. Kutiklah semaya tahajud, semaya taubat, semaya hajat kau, semaya istikharah kau, semua apa kau tutup dengan witir. Jadi sebelah juga. Tak apalah habis-habis dak witir rakaat pun boleh dah. Habis-habis malam, habis-habis kita ni rasa Allah tak urut. Satu malam witir sekali tak apa dah, 1 rakaat, tapi menyalahi khilaful aula. Molek buat 3 witir. Habis-habis banyak sebelah solat witir. Sebelah tak ada jumpa dengan hamba pun. Sebelah tu tak? Hamba lah tuan-tuan mungkin jumpa. Sebelah tak buat dah. Terawih pun mai 8 dah. 20 dah dah. Nak witir sebelah pula. Tak lah. No way. No way lalu. Orang putih dah si. Dengan hijau abang ni no way lalu. Benda lain. Beres. Beres berlaku. Tengok tuan-tuan. Maka kita umat Rasulullah ni diberi amalnya sikit. Ganjaran tu besar tuan-tuan. Ganjaran Allah, pahala tu besar. Seperti kita qiyam sepanjang malam. Masya Allah, nak cari mana. Dan ibadat kita isyak malam ni, fardu isyak tu jemaah tu ganjarannya dah serupa 70 sampai aku 700. Besar ganjaran tu, ganda-ganda selalu. Hak sunat supaya sembahyang fardu. Seperti maya fardu, acu kita kali pula dengan jumlah dia, dengan jumlah hari, dengan jumlah bulan kita duduk sebulan ni, kali pula dengan jumlah kita ni puasa 10 tahun 20 tahun. Yang comel dah. Acu kita ganda tuan-tuan. Banyak. Terlalu banyak. Ulama-ulama dia susun, dia bila orang-orang pakai matematik dia kira. Kalau kita sembahyang isyak lah dengan jemaah, utuh besar dah. Sebab kali pula dengan 27 kali darjat. 27 sekali kita sembahyang fardu. Dah kali 5. Dah kali sebulan kita sembahyang bulan Ramadan dengan jemaah. Dah kali dengan 10 tahun. Beratus tahun tuan-tuan kita dapat pahala tu saja. Tapi kalau orang sembahyang seorang pun besar juga dah. Sembahyang seorang-seorang, cokoh-cokoh sembahyang rumah. Zuhur maya sore, asar maya sore, subuh maya sore rumah tak mari-mari sujud. Boleh so. Tu pun besar dah. Besar dah. Sebab dia semaya Ramadan, tu semaya bulan Ramadan tu ganjarannya besar dah. Sore-sore baru. Maka kita tak sih hak sore-sore. Kita nak biar geram, mari hak banyak ni kan kita ambil hak banyak lalu. Sebab kita kira hak ni je, hak kesempatan kita ada pada bulan ni. Baik, saya petik satu juga hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Ramadan ni dia membuka segala-galanya kepada kita tuan-tuan. Buka pintu kebajikan, buka pintu kebaikan, buka pintu rahmat, semua dia buka. Tak ada benda yang Allah Ta'ala tutup. Tidak ada satu benda, satu perkara yang dalam muka bumi ni tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni Allah Ta'ala tutup. Allah Ta'ala tak beri, tak ada. Dia semua dia buka, semua dia anugerah dia beri. Tak ada dia sekat. Dia beri. Maka kita hak dia tak saya nak ambil je. Maka daripada hadis yang disebut bahawasanya telah menceritakan kepada kami daripada Abu Bakar, daripada Abu Saleh, daripada Abu Hurairah, daripada Rasulullah, baginda Rasulullah telah bersabda, jika tiba
awal malam di bulan Ramadan. Awal ni kita hak 5 dah, dah awal baru ni. Maka syaitan-syaitan dan juga seluruh pemimpin-pemimpin syaitan ini dibelenggu. Tuan-tuan. Awal-awal tu dia panggil apa Ramadan tu mari-mari dia kata iza kanat awwala lailatin min Ramadan sufidat syayatin, dibelenggu syaitan. Nah, dibelenggu syaitan wa maradatul jin wa ghulliqat abwa benar. Nah, dibelenggu syaitan, nah, ditutup pintu-pintu neraka dikunci, wa ghulliqat pintu neraka dikunci. Nah, dan wa futihat abwa bil jannah, pintu-pintu syurga dibuka. Tengok, pintu syurga dibuka, pintu rahmat buka, semua dia buka, pintu-pintu kebajikan. Nah, bila pintu syurga buka tuan-tuan, pintu lain dia buka belakang. Takkan pintu syurga buka, pintu hak benda lain kebajikan atas muka bumi Allah Taala tak buka. Syurga dia je boleh buka Ramadan. Cuma kita tak masuk lagi. Ya. Ada satu pintu yang besar untuk orang yang as-shaim, orang puasa ni, babur rayyan. Ni pintu tuan-tuan. Hari akhirat kelak esok kita ni masuk pintu tu. Kita nak masuk pintu tu. Nah, lah ni orang tak bubuk mana pintu. Kita ada pintu banyak sejak ni. Ni pintu utama. Kita ibarat ni lah pintu babur rayyan ni lah. Pintu utama. Tak ramai masuk kau ni, tak ramai masuk alih tu. Adalah, alih ni 5 orang, alih ni 10 dah. Nah, sebab kita mari kau anu dah. Masjid Amba tu, masjid kampung Amba tu kalau nyeri AJK buat pintu sliding. Cerita sikit dah, tak apa dah. Sebab pintu kayu dia ni arwah Datuk arwah Haji Abah ni, masjid dia anak dia buri ni dah. Masjid Ibnu Abah tu sebab orang pusat orang kan. Nah, anak kepada arwah Haji Abah tu. Jadi cengar belakang ha. Jadi pintu kayu, jadi tak nampak. Bila buka aircon apa gini nak tutup, nak buka aircon tak nampak pun satu gelap habis dah. Jadi bubuh sliding cermin habis. Siap lah. Pintu tu tak tahu duduk gitu lagi tak cabut. Muka pitih orang tu. Cuma kekeng buka sakut gitulah. Cuma pintu sliding tu tuan-tuan buat comel tu habis tu banyaklah. Cuma sebelum pitih masjid tu habis tak. Umur semalam je sekali. Ustaz Lee bangun tik email dia kata, tuan-tuan masjid kita buat sliding sekeliling boleh nampak belakang siap. Bulan Ramadan ni Allah Taala beri ganjaran yang besar sangat untuk kita sedekah, nak infak harta kita, infak Ramadan. Jadi masjid kita menganjurkan wakaf untuk masjid. Jadi siapa-siapa yang nak wakaf pintu ni dibuka daripada sekarang. Hak 2 daun harga 800. Cermin sliding comel. Hak 3 daun 1,900. Hak 8 daun, hak 2 daun 800 ada 9 butir. Hak 2 daun 1,900 ada berapa butir tengok ada. Hak 4 daun 2,300. Hak 3 daun ada 2 butir. 1,900. Itu 2,300. Semalam nanti email dia bangun wayak habis licin. Semua pintu suti tinggal hak lain ni. Hak orang kurang naik. Hak orang kurang naik benar. Duduk alik ujung gini. Pak ayah kita ni. Suti dah harga 800. Hak lain habis licin dah. Dibeli oleh orang. Masya-Allah tuan-tuan. Betul tak tuan-tuan? Jadi maknanya tak kebetulan ada tak? Maknanya nak wayak tuan-tuan, Ramadan ni dia mari Allah. Tuhan buka belakang. Hati kita ni Tuhan buka zoom. No. Bila sebut saja Ramadan, sedekahnya, ganjarannya, infaknya, wakaf kitanya bulan ni, Allah Taala ganda begitu besar. Maka pitih tu tak serah saya tuan-tuan. Beri ya. Masuk je dalam tabung. Tak, tuan-tuan buat tabung ni. Marilah masa mana pun, zuhur ko, asar ko, tak, subuh ko, lalu yang mana saja pun masuk ialah dalam tabung. Tak kira tabung masjid ko, pengurusan masjid ko, tabung infak ihya Ramadan ko, masuk je saja. Ni tuan-tuan tak, ganjaran yang kita dapat. Masya-Allah ni kita geran lah. Kita cemburu lah kalau gitu. Nabi suruh kita cemburu kalau orang dengar orang lagu tu. Kita tak kenal dia pun kita kena mari perasaan jealous.
perasaan cemburu aku ni nah. Cemburu bila kita mungkin kita tak mampu nak beli harga 2,300, pintu rumah kita pergi nak cabut kita kata dah. Nak beli pintu tu 2,300. Pintu kita pun aset rumah longgar gogek. Contohlah. Kalau kita fikir lagu tu lah. Ya Allah, aku nak beri 800 suting. Nah, nilai rumah aku pun nak cabut lala. Nah. Baiklah kata aku baiki pintu rumah aku. Tengok. Maka tuan-tuan tak. Kalau kita ada suruh tak 1,800 pun buhlah 10 riyal dalam tu. Nah. Buh 10 riyal dalam tu. Maknanya kita bubuh tu tuan-tuan ganjaran besar. Sebab kita bersedekah kemampuan kita. Tak, kemampuan kita ada. Apa kita nak suruh sampai 800 tu 1,600. Orang beri 1,600 tu kerana dia mampu. Nah, kita tak mampu, 10 riyal lah. Adalah sumbangan kita RM10 ni. Tabung masjid ni tuan-tuan. Dana masjid ni dulu kita ada dekat negeri Perdana pun ada dana masjid. Dana masjid yang ditubuh oleh kerajaan negeri. Lama dulu dah. Masa hamba kerja dulu. Penjawat awal disunatkan. Sunatlah kita kira lah. Disunatkan melalui sisi khani pejabat di sekolah. Nak sekolah jaga siapa tu info ni. Khani royak potong gaji setiap kaki tangan untuk dana masjid di negeri Terengganu. Tak tanya, kena tanya kerajaan negeri tu. Dana tu dia menubuhkan satu dana masjid untuk nak baiki masjid, nak tukar mozaik hak pecah. Jadi tuan-tuan, piti kita hak RM1, RM10 tu sebenarnya sudah ada di masjid. Yang kita letak dalam tabung tu sudah ada di masjid. Sama ada dia tukar atap yang bocor, tukar mozaik yang hak cabut, hak serepih, tak, tukar berapa dia lagi, macam-macam, tukar kapek, kita dah ada piti kita di kapek RM10. 5 riyal, 10 riyal, 50 riyal dan seterusnya. Tuan-tuan, itulah yang kita nak bawa sebenarnya. Tapi orang tak sedar. Maka potong gaji, ada orang potong RM1. Tak apalah. Ada orang gaji RM4,000, RM1 je kan dia potong. Kalau selit gaji dia. Dia takut tengok selit gaji dia tak comel. Ada orang ada juga orang jenis pesen tengok selit gaji nak suruh comel. Comel gaji tengoklah. Duduk dalam bank pun comel jugalah. Masya-Allah. Jangan kita buat comel saja. Kita nak comel dunia saja ke? Tanya diri kita. Batu Allah Taala sebut masalul lazina yunfikuna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang infak harta dia ni tuan-tuan. RM1 kita infak harta kita besar. Tapi hak nisbah potong gaji tak ada RM1 tu, kalau kita nak kata berdoa pun berdoa dah juga. Sebab apa? Sebab gaji dia RM4,000. Kalau potong RM10 pun tak serah tuan-tuan. Hamba pun potong juga. Siapa peceng pun nak peceng, bila kita istihar nak peceng, isi barang, kani tanya, sisi tanya. Dan ni ustaz, hak potong kan ni nak berhenti ke tak? Tak usah berhentilah, boleh jadi situlah. Ambil pada peceng. Boleh terus tuan-tuan sampai kita mati. Sampai kita peceng. Sampai kita mati. Dia duduk situlah. Tak usah royak apa royak dah. Dia ada orang RM5, ada orang RM10, ada orang RM20. Ya, potong setiap bulan tuan-tuan. Berapa sangat? Dah, kadang-kadang kalau kita nak buh dalam tabung masjid, sekali sebulan pun kadang tidak terbubuh. Tu. Maka kita potong ada kaedah untuk kita ni menginfakkan harta kita pada jalan Allah. Maka Allah Taala kata kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti mana kita infak harta kita, RM1 tu akan jadi 7 tangkai. 7 riyal. Dia pecah, dia kembang. Maka Ramadan ni tuan-tuan, besar lagi lah cabarnya. Buah dia tu besar lagi, buah dia tu banyak lagi. Setiap satu tangkai tu pula mi'atu habbah, 1000 pula, 1000 biji. 1000 riyal pula tu bit. 700. Oleh kerana itulah dalam amalan-amalan kita tu, sedekah kita, puasa kita, apa sembahyang kita, ibadat lain kita ni kita buat,
Ada yang Allah Ta'ala kata, Nabi kata ganjarannya 70, ada ganjarannya 500, ada ganjarannya sampai 700. Banyak. Dalam Quran banyak sebut, ganjarannya 10, ganjarannya 300, ganjarannya 700. Tetapi Nabi kata illa saum, melainkan puasa, wa ana ajzi bih. Puasa ni Nabi kata hanya aku yang membalasnya. Siapa? Allah yang balas. Berapa banyak Allah Ta'ala nak balas, dia tak royak. Kalau hak tu dia royak siapa 700, puasa aku tak royak, aku sendiri yang balas. Membuat je lah. Masya Allah tuan-tuan. Besar lagi maknanya. Maknanya puasa ni bila mari Ramadan, segala seluruh kebaikan kita buat dalam bulan ni, terutama sekali juga sedekah. Nah, maka lebih besar lagi Tuhan balas. Tak seperti mana hak duk wawa pada hadis juga 700. Tu pun kita geran tak mudah dah. Hak ni kita tak tahu jumlah pula, tak segeran kau. Dah. Kalau buat kata tak apalah, tahun lepas lah, PT tahun tak ada banyak lagi. Tahun lepas tak tahu lagi kita hidup ke tak. Tahun lepas lah pula. Tahun ni biarlah dulu. Tahun ni kat Amnan ni, muka Covid ni. Tahun lepas kalau Covid habis kak, kelapa sawit jadi molek, boleh lah. Nak buat infak sejik nak gapo pun, jangan tunggu. Takut tahun lepas kelapa sawit kita pun tak ada. Nah, contohlah minta maaf dah. Getah kita pun tak ada. Padi kita pun tak jadi. Rezeki kita pun seeh sikit. Lah ni tika ada buat, tika kita ada. Tak banyak juga. Tapi syukur. Tak banyaklah kita kira dengan jumlah yang kita kerja biasa, makan gaji ko, dengan keadaan barang pun menentu ni tuan-tuan. Orang makan gaji, orang kerja sakok PKP, orang diberhentikan kerja, masya-Allah, ujian besar tuan-tuan. Ramadan tahun ni dia mari, dia menguji lagi besar kepada kita. Tengok berapa hari Ramadan, awal sambut Ramadan, saudara kita di beberapa buah negeri tempat ranak rumah tuan-tuan. Ranak di Ipoh, di Perak, terbang atas. Sebelah KL orang nego Ramadan bazar, akad dengan bumbu-bumbu dengan pasar-pasar anyuk. Di Melaka banjir. Tuan-tuan, tengok Ramadan uji. Dah lah kita kata, dah. Acu nak menego buat pasar Ramadan. Kelantan kata tutup. Paling nak menego. Contohnya kita boleh ada pasar Ramadan. Uji ya tuan-tuan. Marahlah sekejap rakyat kata apa ni kerajaan, apa ni esko. Jangan marah. Tak, jangan gaduh marah. Tak, kerajaan pihak yang berkenaan nak jaga supaya ni penularan COVID ni nak putus rantaian. Dah kalau dah benda tu dah merebak, nak sampai 7 daerah Kelantan PKP, beratlah tuan-tuan lah. Menegur pasal Ramadan bukannya boleh patuh belaka. Kalau dah tak ikut SOP, habis merebak sampai begitu besar sekali, nauzubillah. Maka betul lah kita ni orang menegur ni tuan-tuan, kita sedar belaka dah. Sebab kita ada anak beranak saing sahabat kita juga, beli dengan kakak, beli dengan puyuk, beli dengan mahal metah, beli dengan gandum, beli dengan serba-serbi lah. Jenis perniagaan kita masing-masing. Tak apa dah tuan-tuan. Allah Ta'ala dah beri dah ganjaran kita. Ada ganjaran tu tuan-tuan. Sebab kita cari rezeki, cari nafkah untuk nak menanggung keluarga. Tiba-tiba Allah Ta'ala uji. Aku kena ngajilah bab kodak-kodak sikit. Kau tak faham tak? Nak marah pada kodak-kodak lah tu. Terimalah sikit pahala dah bagi kita. Bila kita reda, bila kita tenang, bila kita sabar, Allah Ta'ala akan ganti dengan yang baru. Gantilah balik. Kerajaan Kelantan pun ganti sikit lah, bukan ganti boleh ganti habis. Putukan juta-juta menampung kerugian peniaga-peniaga Melayu kita. Bazar Ramadan. Tuan-tuan. Jadi kita peniaga ni kena faham bahawasanya pintu kebaikan Allah Ta'ala dia tak tutup. Ni nak sebut cerita, pintu kebajikan. Maka pintu-pintu surga dibuka, tidak ada yang ditutup. Penyeru-penyeru pepanggil. Dia kata, hei orang yang mencari kebaikan, teruskanlah mencari kebaikan. Jangan berhenti. Ramadan ni jangan berhenti. Cari harta, cari nafkah, cari kebajikan, cari pahala, jangan berhenti. Sebab ganjaran tu dapat belaka. Kita bimbang takut cari harta saja, ibadat tak cari. Cuma kita ni kalau boleh nak biar banyak sikit. Banyak warna ada kita suluh ke masjid ni. Peluang ibadat ni kita suluh luas sikit buka.
Jangan duduk main sepik. Lepas tu kalau kita nego, kena ada masa baca Quran. Kalau kita jenis orang jabat, kena ada masa kita baca Quran. Sebab Quran ni, Ramadan dengan Quran begitu dekat. Terlalu dekat tuan-tuan. Terlalu hampir dua ni. Sebab Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ramadan ni juga bulan Ramadan, baginda Rasulullah bertadarus bersama para malaikat. Malaikat join dengan Rasulullah dalam majlis tadarus. Dalam proses Nabi ni terima wahyu Allah Ta'ala. Tadarus kita tadarus lari tak perak. Tadarus ini tuan-tuan, kita menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling-paling tak boleh pun tuan-tuan, kita tak hidup tadarus dalam jumlah halaqah negak bahasa pokok tak baca takut salah. Rumah jangan tinggal. Jangan tinggal ngaji rumah, baca Quran. Tak. Iqra'ul Quran. Bacalah Quran, Nabi kata. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a. Dia mari hari akhirat ni tuan-tuan. Quran yang kita baca ni dia mari syafi'an li ashabi. Dia mari sebagai penolong kepada kita. Di saat kita payah, di saat kita berada di padang yang besar, dia mari tuan-tuan. Kalau lah ni kita tak cari Quran, jangan harap dia nak mari kat kita. Dia mari tu apa? Sahabat. Syafi'ah, memberi syafaat li ashabi, kepada pembacanya. Ashabi. Kepada pengamalnya, kepada penilik kepada Quran tu, dia mari Quran. Hari akhirat. Syafaat Nabi kita dapat dah. Rasulullah hari kiamat. Syafaat orang alim, orang soleh dapat. Nah, ni syafaat Quran ni tuan-tuan. Dia tak akan tinggal kita. Jadi kalau hari ni kita buat betul dengan Quran, tak usah nak baca, tak usah nak ambil cara ke dia, tak usah nak pandang ke dia, rugi sangat kita tuan-tuan. Bacalah, Nabi kata, Iqra'ul Quran ma tayassara minhu. Bacalah Al-Quran itu, Nabi kata, apa yang mudah bagi kamu. Nah, hak payah tak usah baca. Aku kak tempat ayat-ayat peling-peling lah. Tak usah baca lah. Apa tu bila nak baca? Nabi kata, ma tayassara minhu. Apa yang mudah bagi kamu daripada Quran itu, bacalah kamu. Mana yang mudah? Surah Ikhlas. Ikhlas lah. Nah, Yasin, baca Yasin lah. Allah, Yasin ambil pasal dah ustaz. Muka baca semua. Bacalah Yasin. Apa nak tinggal Yasin ni? Bacalah Yasin. Bacalah ulang-ulang berapa kali pun. Baca 10 kali sehari pun tak apa. Ya. 10 kali bulan Ramadan. Tak apa. Nah, kafir rohak sikit. Payah. Kukak dah. Payah. Muka tak lalulah mana dah. Lalu jaga-jaga. Yasin ni lalu semua. Hari Jumaat lalu baca semua. Turut tu email, turut tu bila dah. Berpuluh-puluh tahun dah. Bacalah tuan-tuan. Bacalah surah-surah muqaddah yang kita baca. Pilih mana-mana surah yang kita baca. Jangan kita rasa aku tak pandai, aku tak fasih, aku tak lancar, maka aku tinggalkan terus Al-Quran. Rugi. Kita mengharapkan dengan apa yang kita ada apa tuan-tuan. Tak. Kesempatan kita ni, tak, kalau umur kita 50-60 pun tak, kita nak menguasai mungkin agak mustahil lah. Sebagaimana orang-orang muda yang hafiz, yang pakar, yang mahir Al-Quran, tak, bahasa Al-Quran, seluruh dah tentang Al-Quran tu, mungkin kita kata mustahil lah. Aku ni umur 60. Tak apalah tuan-tuan. Yang penting kita ni dah ada. Yang penting kita mari masjid, yang penting kita sentuh Quran, yang penting kita baca Quran. Cukup lah. Buat apa lagi? Lepas tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat puasa ni kan, sebab dia nak melahirkan orang bertakwa lah. Dia takwa dengan Ramadan ni dekat. Sebut dalam ayat dalam surah Al-Baqarah. Dalam khutbah Jumaat pun ada. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tu ayatnya. La'allakum tattaqun, khutbah kemarin dah. Mencari takwa dalam Ramadan. Ayat tu ibadat puasa ni mencari ketakwaan tuan-tuan, tak cari benda lain.
Kita tak cari harta berlipat ganda, beratus-ratus, banyak-banyak berbilion, tak ada. Kita mencari ketakwaan, mencari bekal kita di hari akhirat. Nak bawa ke sana. Sebab tu pakaian kita orang beriman. Patut tak ada. Libasut taqwa. Pakaian kita ni adalah takwa. Kita nak pakai kita tubuh kita ni di samping pakaian comel-comel ni hak tutup aurat ni, takwa tu pakaian kita orang beriman. Orang Islam, bukan pakai hak lain. Orang kafir tak ada pakaian ni tuan-tuan. Takwa di ibarat kita katakan Allah pakaian yang terlalu indah diletak pada seorang tubuh seorang manusia. Situ je duduk. Sebab apa? Sebab dia melindungi habis. Perisai dia. Ni Tuhan sebut, Nabi sebut pada hadis ni. Perisai bagi dia. Junnah. Ya. Puasa ni adalah junnat. Adalah satu perisai. Supaya perisai kita orang masuk medan perang. Dia ada perisai dia. Nak menangkis daripada senjata musuh. Maka orang puasa ni dia adalah senjata dia adalah puasa orang beriman. Perisai dia junnah. Nah, bukan jannah. Kalau jannah tu syurga. Baca dengan junnah tu perisai. Maka perisai inilah dia menyekat kita, dia menghalang kita daripada perkara-perkara yang keji. Ramadan ni tuan-tuan. Maka itulah kita nak cari pakaian terbaik sebelum kita nak balik hari sana. Nabi Allah Taala sebut dak watazawwadu. Nabi kata cari bekal lah. Ni dah sikit lagi dah tuan-tuan, cari bekal. Gi mari siang malam pagi petang kita cari bekal ni. Allah Taala berkata berbekallah oleh kamu, carilah bekal. Jangan duduk saja relax dah nak pergi mana? Pergi di sana juga. Tak ada benda satu nak bawa. Tak apalah, serahlah. Alik sana kita cari ya. Cari apa alik sana? Nah. Boleh cari tuan-tuan. Jadi orang Cina, dia mati tuan-tuan. Orang Cina tu dia buh pitih dalam kubur. Dia buh pitih dalam kubur. Betul. Tak. Dia kata bila dia mati, kalau habis dak ni mula dia buh tanah pitih dengan mayat dia dalam kubur dijirat tu. Sebab dia bila ada orang tahu je kamu pitih, orang pergi korek. Orang pergi korek nak musim-musim PKP kalau kamu pitih, korek lalu lah. Tak tahu aku jirat ke apa dah. Tak ada dah suruh takut katu, tak ada dah. Pitih punya pasal dah. Korek. Akhir-akhir Cina ni lah. Cina kafir ni. Nah, dia cerdik mari mikir lama dah. Nah. Dia berketas ya. Dia berketas. Dia kerak ketas. Dia guting kertas banyak. Dia perhati Cina. Banyak kertas kosong, dia buh dalam kubur sekali dengan mayat dia. Dia jadi bila dia bakit ni pula, bangun daripada mati dia tulis di kertas berapa jumlah jenak. Nilai dia. Nah, nak 1 juta ke, nak 1,000 ke, nak 50 riyal ke, buat piti balik. Itulah dia kata nak nego bulan. Piti ni lah kertas ni, buat nego bulan tu, nak lepas hidup bulan tu. Masya-Allah. Jeng pada otak memikir dia kata. Royak dia ni, orang kafir ni, kasara bin biqi'ah. Allah Taala sebut dalam Quran. Kasara bin biqi'ah. Dia orang kafir ni, dia tak ada iman secara bodohnya dia, akal dia tak fikir tentang kekuasaan Allah Taala ni tuan-tuan. Dia anggap supaya dia tengok tengah panas ada supaya orang dahaga kan, nampak macam air. Dia pergi siapa kat pagar tu, nyak ada air. Dalam keadaan benar-benar dahaga, rupa-rupanya tak ada air. Itulah perumpamaan orang kafir yang tak ada iman ni. Angan-angan dia besar. Dia tengok ada air tu. Kita pergi ambil air boleh sebelah ni. Siapa situ tak ada air pun. Dia panggil Fata Morgana. Cerita apa istilah sehari dia panggil Fata Morgana. Tuhan sebut dah. Kasara bin biqi'ah nama dia. Fata Morgana ni. Nauzubillah. Orang Islam, orang beriman jangan jadi gitu. Jangan jadi macam kita tengok ni ada peluang ada air ni, gigi tak ada, kosong. Maknanya tak ada gapo je hari sana. Ahli akhirat kita ada bekal. Maka dia ahli sana dia bawa nak cari pula, nak bangkit, nak cari kehidupan sana. Maka Allah Taala kata dak. Allah Taala kata dak fa inna khairaz zadit taqwa. Hak bekal hak kamu akan dapat dalam kubur ahli sana pada mahsyar hari akhirat adalah takwa sahaja.
Imtisalu awamirillah wajitina bunawahi, itu istilah takwa dalam khutbah kemarin. Nah, tinggal perkara yang Allah larang, buat apa yang Allah Taala perintah, tu takwa. Turut perintah Allah, tinggal larangan Allah. Ada ulama sebut macam-macam definisi istilah dia tu, pengertian dia. Tak, kita selamat daripada benda-benda rebah, hak duri-duri tu, selamatkan diri kita daripada duri sebab boleh menimbulkan kesakitan, tu juga istilahnya pengertian takwa. Hebat tuan-tuan ulama sebut lah. Takkan kita nak terjun dalam tempat duri, kita ada duri pun kita tak pergi jerit, sakit. Begitulah kita. Kalau di situ ada kebinasaan, apa kita duk pergi masuk? Itulah Islam. Takwanya indah. Apa kita duk terjun? Nah, masya-Allah tuan-tuan dah. Akhir sekali dah cukup dah tu. Nak lama dah. Mungkin moga tak pergi mana dah hari satu dah. Kau ada nak pergi melih lembu. Jual lembu, orang melih lembu, melih dah ni. Nah. Melih lembu. Lembu melih apa ekor dan laku-laku. Nah, habis mata ya. Daging mahal jugalah tuan-tuan dah. 30 lebih kilo nak makan. Makan tulang. Jin amal ni jin. Amal jin duk atas-atas tengah jalan jin. No. Pagi hari pukul 7 8 amal dah jin-jin duk pergi. Bak nak beli tulang. Kan jin makan tulang. No, pergi kat Malayh tulang kilo. Pergi Malayh tulang 2 kilo. Tu. Orang-orang jin haja. Jin makan tulang. Nak tulang belakang, berebut tulang. Isi tak sih? Nak tulang. Bulan Ramadan ni ramai jin. Jin makan tulang. Goraklah tuan-tuan dah. Tak apalah, Ramadan ni kita nak kecak belakang kan. Nak kecak sikit-sikit, bukan makan secara berlebih dak. Padan-padan. Beli sekilo pun tak habis lagi dak. Kalau daging tu makan setara mana sangat. Bukan sebab makan hari-hari biasa dak. Sekadar tu tuan-tuan, insya-Allah yang baik tu datang daripada Allah. Kita kongsi apa yang baik, kita buat iktibar dalam kehidupan kita. Minggu depan tak hari dah. Ya. Betul ke? Minggu depan ada pentazkirah jemputan lah kan. Ambuan ni hak kapur ni berhentilah dulu. Buat kita tak nipis lah. Cepat habis sikit, kalau bawa tebal 7.5 kali berhenti lagi. Ya, mungkin kita start nu pula lepas boleh 4 lah. Mungkin awal boleh 5 ke, mana satu sekali lagi. Sekadar tu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan mubaraka wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.